saudara-saudara dan saudari-saudari, adakah kita rela untuk ubah? Are we ready for change? 我们准备改变吗？ Oleh kerana kenapa kita mau ubah? Kenapa kita mau ubah? 为什么我们要改变？ Hancur bien. Jalan ini satu bukti lah, bukan? Jalan timbuk ini. Mana ada jalan ini kalau satu kerajaan yang prihatin, yang jaga nasib rakyat, mana itu jalan sama macam ini? Betulkah? Ini itu bukti bahawa kerajaan Barisan Nasional tidak menjaga kepentingan rakyat. Ada beberapa pemimpin ada sebut, Sabah saya kaya, bukan? Ya. Sabah kaya kah? Kaya. Atau miskin? Sangat kaya. Bila Sabah dengan Sarawak, masa itu Singapura dan Selanjung Malaysia menubuhkan Malaysia, Sabah antara terkaya, negeri yang terkaya. Nombor 2 dalam KDNK GDP per capita, nombor 2, second highest. Ini bukan saya cakap, ini ada angka-angka di sini. Masa itu 1971 KDNK per capita untuk Malaysia ialah 1,172. 1,172. Nombor 1, negeri yang terkaya sekali, nombor 1 Selangor dan wilayah. Masa itu tak ada Kuala Lumpur lah, belum ada Kuala Lumpur, Selangor. Dan sekarang wilayah sudah keluar. Dan sebab itu sebut FT dan Selangor. 2,152. Nombor 1. Nombor 2, Sabah. Sabah nombor 2, KDNK per capita 1,302 ringgit. Sekarang paling miskin. Nombor 1 miskin. bukan nombor 1, nombor 2. Daripada belakang lah. Yang termiskin sekali nombor 2. Kenapa ini berlaku? Tahun 71 per capita KDNK per capita Sabah lebih daripada KDNK per capita Malaysia. Lebih. Tadi saya sebut lebih daripada angka itu 1,1172. Malaysia, Sabah 1,302. Sekarang dekat separuh saja. Kenapa ini boleh berlaku? 48 tahun. Patutlah rakyat Sabah patutlah makmur, patutlah dapat menikmati kesejahteraan kebajikan. Tetapi jalan raya, hospital, sekolah, semua infrastruktur yang begitu mundur. Inilah sebab kenapa kita perlu perubahan. Bukan bahawa dalam Sabah tidak pernah usaha untuk ubah. Sabah ada ubah tukar baju 4 kali, bukan? 4 kali. Tetapi adakah apa perbezaan? 4 kali. Kalau kita tengok itu sejarah politik Sabah, nampaknya 9 tahun, 10 tahun adalah satu pergolakan, satu pertukaran politik yang besar. Tahun 1967 adalah masa itu pilihan raya di Sabah adalah kerajaan dipilih, akhirnya tubuh kerajaan USNO. 9 tahun selepas itu 76 tumbang kerajaan USNO, bukan? Masa itu kerajaan apa naik? Berjaya naik. Awal-awal semua ada harapan besar bahawa bolehlah menaikkan harapan rakyat Sabah. Tetapi tak boleh tahan 9 tahun saja. Lepas 9 tahun 85
tumpang berjaya. Naik PBS. PBS tahan berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Hah? 94. Habis. Digantikan oleh UMNO, Barisan UMNO. Lagi 9 tahun 2003. Adakah peristiwa yang besar berlaku? Adakah? Nampaknya tak ada. Ha? Tetapi sebenarnya ada. Apabila BN naik, apa mereka janji? Bahawa jabatan Ketua Menteri digelar-gelarkan rotation. Tetapi adakah rotation? Adakah rotation? Tengok daripada tahun 94 ke 2003, 9 tahun ini. Apabila masa 2003 rotation berhenti, adalah hegemoni, monopoli UMNO, bukan? Itulah peristiwa yang besar. Tetapi daripada 9 tahun antara 1994 ke 2003, adakah rotation untuk semua kaum? Ada. UMNO ada. Betul? Itu ada 2 Ketua Menteri, dua Deng, Daun Teck Lee dan Tuan Kakit. Untuk KTN, adakah 4 tahun dimerintah oleh seorang Ketua Menteri KTN? Adakah 2 term? Sekurang kurangnya 2 term. UMNO ada 2 term, Kakit dan Teck Lee ada 2 term. Tetapi untuk KTN ada 2 term kah? 9 bulan. Siapa? Bernard Tompo. Dan ini diberhentikan. Tak perlulah jawatan Ketua Menteri digelar-gelarkan, semua disapu oleh UMNO. Musa aman. Bermula daripada 2003. Itulah satu perkembangan politik yang besar, sekalipun bukan melalui satu election. Sekarang lagi dekat 9 tahun, 10 tahun lah. Lagi dekat 9 tahun, 10 tahun. Tunggu satu perubahan politik yang besar. Bolehkah ini berlaku? Bolehkah ini berlaku? Sama ada dalam beberapa bulan atau election diadakan di awal tahun ini 2012, satu perubahan besar. Mungkin yang maha besar sekali dalam sejarah Sabah. Apa perubahan besar ini? Apa perubahan politik besar ini yang boleh berlaku? Ubah, bukan? Ubah 2 kali. Bukan sahaja di negeri Sabah, tetapi ubah pun di Putrajaya. Dua-dua kita mahu ubah. Kalau ini boleh berlaku, inilah perubahan yang maha besar sekali dalam sejarah Sabah, sejarah Malaysia. Dan ini penting oleh kerana kita sebut tadi bahawa 4 kali ada tukar baju, tetapi tidak boleh berjaya untuk selesai masalah yang pokok: kemiskinan, bahagian pendapatan dan kekayaan yang adil, kemajuan, kemakmuran untuk rakyat di Sabah. Tengok sudah 48 tahun. Semua penunjuk-penunjuk, indikator mengenai pembangunan Sabah sangat menentu. Tak boleh banding dengan negeri-negeri yang lain. Sini saya ada sedikit angka di sini. Ini angka yang menunjukkan betapa mundur Sabah. Bukan sahaja KDNK per kapita sudah jatuh, unemployment rate, kata pengangguran untuk Malaysia
3.6%. Untuk Sabah 5.5%. Semua pun ada ramai sudah pergi Semenanjung Malaysia. Poverty rate untuk Semenanjung, untuk Malaysia 3.7%. Untuk Sabah 24%, yang besar sekali. Jalan yang ada paved road, jalan yang ada di asfalt, ya, dan di Semenanjung Malaysia 80,000 kilometer. Semua pun kawasan yang lebih kecil. Tetapi untuk Sabah 7,100 kilometer. Dan ini angka 2,000. Untuk Semenanjung tak pernah bersekolah. Anak-anak penduduk tak pernah pergi sekolah. Semenanjung 10%. Sabah 21%. Literacy rate, nah, faham baca tulis, Semenanjung Malaysia 92%. Sabah 85%. Internet penetration, Malaysia 32%, Sabah 15%. Electricity, SAIDI ialah gangguan pembekalan electricity, Peninsula Malaysia 72 minit per customer. Untuk Sabah 687 minit per customer. Rural electricity coverage, electricity untuk kawasan luar bandar, Semenanjung 94%. Untuk Sabah 52%. Tanda lain-lain dia yang menunjukkan betapa mundur Sabah selepas 48 tahun di Malaysia. Dan dalam bajet baru-baru ini, tahun lalu, Perdana Menteri yang selaku Menteri Kewangan, dia ada mensenaraikan satu senaraian panjang mengenai projek-projek pembangunan 120 bilion ringgit untuk Sabah. Daripada 120 bilion ringgit ini, Sabah barulah dapat 9 bilion ringgit. 9 bilion ringgit. Berarti bahawa prorata perbelanjaan pembangunan untuk Semenanjung ialah 5,000 per hektar setiap orang. Tapi untuk Sabah 1,700 saja. Semua pun sudah mundur. Dan sebab itu perlulah satu pendekatan, satu dasar yang baru untuk Sabah dan Sarawak. Oleh kerana sungguh begitu kaya tetapi begitu mundur, oleh kerana ada dah dipinggirkan, ada dah ketepikan dalam 48 tahun oleh kerana satu pemerintahan di federal yang tidak bersimpati dengan pembangunan di negeri Sabah. Dan sebab itulah kita Pakatan Rakyat bukan sahaja baru-baru ini adalah kebukaan 20 tuntutan yang baru dalam Convention PR, tetapi dalam buku jingga kita pun adalah buat jaminan bahawa kita mau kembalikan keadilan untuk penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak. Sebab itu dalam pilihan besar ini perubahan kita lah patut berjuang untuk berjaya. Oleh kerana kita mahu bukan sahaja boleh berjaya untuk membawa perubahan di Sabah, semacam ahli parlimen KK kita ada sebut, kita bukan sahaja mahu menyelamatkan Sabah, kita perlu menyelamatkan Malaysia. Kalau kita menang sahaja di Sabah, tidak menang di Putrajaya pun tidak apa-apa berkesan. Kita mau menang di Sabah pun kita mau menang di Putrajaya, barulah kita boleh menyelamatkan Sabah, menyelamatkan Malaysia.
Dan ini semua penting. Tak lama lagi pilihan besar akan diadakan. Dan Perdana Menteri kita pun sangat panik. Sebab itu dia buat banyak itu pengumuman. Mau mengadakan perubahan, liberalisasi, mau memasukkan ISA dan undang-undang yang lain. Tetapi sikap tidak ubah. Baru-baru ini adalah berita bahawa sungguh pun ada pengumuman bahawa Printing Presses and Publications Act tidak perlu lagi itu licensing tahunan. Tetapi baru-baru ini NTV7 oleh kerana ada satu program mengenai kemunduran rakyat Sabah, khasnya mengenai pendidikan. Dan nama program itu ialah I want to go to school. Saya mau pergi sekolah untuk belajar. Tapi menunjukkan betapa mundur keadaan khasnya di luar bandar di Sabah. Ini program dibatalkan. Ini menunjukkan bahawa mereka boleh cakap sahaja slogan lebih bebas, lebih adil, lebih terbuka, tetapi kita tidak boleh bergantung kepada jaminan kita. Kalau kita mahu ubah, barulah satu cara sahaja. We must have a root and branch total change. Dalam election akan datang untuk Sabah, untuk Malaysia, kita ubah to the very, very end. Change to the very, very end. Dan yang pertama dalam sejarah Malaysia adalah itu kemungkinan, adalah itu peluang, dan saya harap bahawa di Tabaruli, di Sabah, di seluruh Malaysia, itulah rakyat dengan peluang itu dan bawa satu perubahan yang besar-besaran dalam sejarah Malaysia. Sekian, terima kasih. Ucapan tinggi-tinggi tahniah dan